Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 25/2/2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-24. Ayat yang kita akan baca 46, 47, 48. 46, 47, 48 insya-Allah. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini iaitulah Allah Subhanahu wa taala memberi kata-kata sabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memutuskan segala hukuman. Aku kata betul, mu kata salah. Dia kata salah, kita kata betul. Atas dunia ni boleh berkerah lengan, boleh tunjuk kekuatan, mahkamah sana, mahkamah sini, follower sana, follower sini, tapi di akhirat esok Allah yang akan memutuskan hukuman siapa betul, siapa salah. Kemudian Allah juga menyatakan penyesalan puak kafir. Mereka kalaulah ada tebusan nak menyelamatkan diri, dia akan bayar segala perkara. Dia akan bayar segala perkara yang dia boleh bayar. Dan pada hari kiamat esok terserlahlah segala perkara yang kita sembunyi, yang kita nyata, yang kita kelaya ini tak tahu siapa betul. Di akhirat esok kita nampak siapa yang benar, siapa yang salah. Di antara kita dengan kafir satu kes. Di antara kita sesama kita orang Islam satu perkara. Kita tengoklah nanti siapa yang boleh sampai ke kolam Nabi, siapa yang terhalang dengan kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal ikut sunnah, kita tak ajar orang perkara-perkara yang direka-reka. Mudah-mudahan kita selamat sampai, tidak dikatakan suhkan, halau mereka keluar dari kolamku ini. Baik para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1012, nama dia Pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi. Setengah orang ni salah faham, dia kata ada juga tafsir Jawi. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dia punya tulisan Jawi. Itu maksud saya. Baik para jemaah sekalian, mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Balik kita kepada ayat 46. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan Fatir. Fatir maknanya yang menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala cipta tanpa ada contoh-contoh. Allah cipta dengan kuasanya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Jangan kata pula Tuhan tahu buat besar je. Tuhan tahu buat besar je. Orang kecil-kecil tak tahu lah. Semua benda yang dia buat dia tahu. Engkaulah jua anta tahkumu baina ibadika. Engkaulah jua yang mengadili di antara hamba-hambamu. Jadi Allah Ta'ala yang mengadili di antara hamba-hambanya mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya. Tengok para jemaah sekalian, ayat ini munasabatul ayat. Dalam ayat-ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut kepada kita beberapa siri ikhtilaf, berbeza pandangan, berbeza dari sudut, macam-macam sudut di antara puak kafir dengan puak Islam, geng Abu Jahal dengan pengikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bawalah hujah setara mana pun, hujah di langit, hujah di bumi, hujah di laut, hujah di darat, hujah atas diri sendiri. Puak-puak kafir tetap dengan kebatilan dia, menolak kebenaran, tak mau. Segala amaran, segala peringatan yang diberi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kata orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu diberi peringatan oleh Allah supaya serahlah segala pekerjaan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bila peristiwa ini, setelah Nabi mencurahkan tenaganya, mencurahkan usahanya, dakwahnya telah disampaikan dengan begitu rapi, begitu hikmah, tapi mereka tak mau juga, ditolak juga. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi, serahlah urusan ini kepada Allah. Jangan pula kita tawak kerja, kita tak berdakwah, tiba-tiba kita kata serah urusan kepada Allah. La, itu tidak betul. Kaedah kitanya, tambak dulu baru tawakal, kunci pintu dulu baru tawakal. Jangan pintu tenganga, pintu terbuka, tawakal Allah. Kita kata mana boleh, kan? Kita lepas kenderaan, kita kata tawakal Allah. Pintu tak kunci, unta tak ikat, unta tak tambat, akhir sekali jawabnya hilanglah. Maka kita usaha
buat kerja, selepas daripada itu baru kita serahkan urusan kita kepada Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ulama tafsir kata apa? Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'iyan rabbak wahdah. Kamu hanya menyeru Allah yang esa yang tunggal. Ya Allah, ya khaliqas samawati wal ard. Wahai Tuhan, wahai pencipta langit dengan bumi tanpa contoh, Dia sendirinya reka. Alimal ghaibi wasyahada, wahai Tuhan yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi, yang nyata, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat yang 5, Allah kata innallaha la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Innallah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak tersembunyi ke atasnya sesuatu di atas bumi dan juga di langit. Tak ada benda yang tersembunyi. Kalau kata ada Tuhan tak tahu, mu tak tahu. Bukan Allah yang tidak tahu. Kita kena ingat baik-baik. Allahu Akbar. Satu kisah. Kisah ini menarik tuan-tuan. Kisah ini menarik. Cuba tengok dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Di bawah tajuk bacaan sebelum tidur. Bacaan sebelum tidur, ataupun di bawah tajuk zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Dia ada dua tempat. Ada dua tempat di sini. Sama ada belum tidur atau pagi dan petang. Kisah dia macam ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat setia. Satu hari dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Bakar kata, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna iza asbahtu wa iza amsaitu." Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya beberapa perkataan. Ajar kepada saya beberapa patah perkataan. Saya nak baca pada waktu pagi dan nak baca pada waktu petang." Ini kita termasuk dalam zikir pagi dengan zikir petang kita ni. Tengok dalam buku zikir ni ada, ataupun dalam Perisai Muslim juga sudah ada. Ada setengah jemaah tu dia kata dia nak ya rumi, kata dalam perisai tu ada. Kita dah buat macam-macam dah untuk kemudahan para jemaah. Nak hak rumi, ada rumi. Nak jawi, kita sediakan yang jawi. Di antara bacaan zikir apa ni, zikir yang nombor 21 dalam kitab ni. Nombor 21. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mari jumpa Nabi, minta Nabi sallallahu ajar kepada dia bacaan yang dia nak baca waktu pagi dan petang. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa ajar? Baca Sayyidina Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtariba ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Maksudnya, ya Allah, Tuhan yang mengetahui perkara gaib dan nyata. Macam ayat ni juga, dia panggil bacaan tu ambil daripada ayat ni. Pencipta langit dan bumi, Tuhan setiap sesuatu dan pemiliknya. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan gangguannya,
dan aku berlindung daripada berusaha untuk melakukan kejahatan terhadap diriku atau aku mendorong orang lain melakukan kejahatan. Alhamdulillah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Tengok ni, bacaan nombor 22 dalam buku yang jauh ni. Ataupun tengok zikir pagi petang. Maknanya hadis ini menafsirkan ayat ini. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi ucapan ini, kemudian Nabi tambah lagi bonus. Tengok dalam hadis, qulha idza asbahta, Nabi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, baca ketika waktu pagi, wa idza amsayta, ketika waktu petang, wa idza akhadta madja'aka, apabila kamu ambil tempat tidur. Jadi zikir ni dibaca 3 kali. Pagi lepas subuh, selepas asar, dan ketika nak tidur. Mudah-mudahan kita tidur di atas fitrah. Kalau kita mati di atas landasan yang cukup besar, landasan yang cukup murni, yang cukup bahagia para jemaah sekalian. Baik. Itu tafsir hadis kepada ayat ini. Apabila Allah Ta'ala sebut satu lagi ayat, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ya Allah, engkaulah jua ya Allah yang menghukumkan, yang mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya. Maknanya Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, kita serahlah urusan ini kepada siapa? Kepada Allah. Setelah kita gembeling tenaga, melakukan usaha, jalankan tugas dakwah dengan baik, orang tak dengar kata juga, kita kata Allah Ta'ala lah yang menyelesaikan masalah kamu. Tak ada kerja dah, kita ni duduk lawan pun habis masa. Maknanya tak boleh nak buat apa dah. Sekali lagi, ayat ini ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Ini kita panggil tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Tuan-tuan tengok dalam perisai Muslim, doa iftitah. Saya tak cari muka surat lah, cari sendirilah. Doa iftitah, yakni doa permulaan solat. Hadisnya berbunyi, an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala, Abi Salamah ni pergi tanya Aisyah, sa'altu Aisyah ummul mukminin, aku tanya ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Ibu, apakah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan solat malam dia? Solat malam, solat tahajud dia doa iftitah dia baca yang mana? Qalat, kata di Sayyidah Aisyah, kana idza qama minal laili iftataha salatahu, bila bangun waktu malam, Nabi kita mula solat malam dia dengan baca doa iftitah ini. Selepas pada takbiratul ihram, Nabi baca doa ni. Siapa ikut belakang baca. Doa ni ada dalam perisai. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Maksud dia, ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. 3 nama besar malaikat ni disebut dalam hadis yang sahih, disebut juga dalam Al-Quran pun ada sebut. Ada setengah-setengah nama tu tidak disebut dalam riwayat yang sahih, macam Israel, tapi disebut juga dalam riwayat lain. Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi,
yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang menghakimi di antara hamba-Mu dalam setiap perkara yang mereka persisihkan. Jadi kita serah kepada Allah Ta'ala dalam perkara ini. Apa yang kita nak, ni yang kita nak ni. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Pimpinlah aku dalam perselisihan itu ke arah kebenaran dengan keizinan-Mu ya Allah. Mana kita minta Allah Ta'ala curahkan dalam hati kita ni yang benar, yang sahih, yang diredai oleh Allah, yang ikut sunnah Nabi SAW. Kita minta Allah tunjuk. Sesungguhnya Engkau memimpin orang-orang yang Engkau kendaki ke jalan yang lurus. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi kalau tuan-tuan ingat, baca. Kalau tak ingat, ambil buku letak depan boleh. Dalam solat malam, solat tahajud, kita lebih terbuka dia punya syarat dia, berbeza dengan solat fardu. Jadi kita baca. Alhamdulillah. Doa ni sangat penting untuk zaman kita hari ni. Zaman berselisih tak tahu ke mana. Nak kata kita salah, kita rasa kita ikut sunnah dah. Nak rasa kita betul, tengok orang lain, dengan penuh ketaksuban, dengan penuh macam-macam dia punya sambutan, macam kita salah. Jadi kita tengok, minta Allah Ta'ala tunjuk pada kita yang mana hati kita tenang, ilmu yang kita belajar ni, yang mana kita nak bertemu dengan Allah. Biarlah Allah Ta'ala putuskan dengan cara yang baik dan beri kepada kita kebaikan di dunia ini. Baik para jemaah sekalian, kita ambil ringkas je huraian. Ayat dihurai dengan hadis dan juga diurai dengan pandangan ulama tafsir yang lain. Kita berpindah kepada ayat 47, gambaran suasana puak-puak kafir di akhirat. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Dan jika sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segala apa jua yang ada di muka bumi. Andai kata, kita buat andaian lah. Orang kafir ni, harta dia atas muka bumi ni, hak dia belaka. Senang. Dia punya. Wa mislahu ma'ahu. Disertai dengan sebanyak itu lagi. Allah. Kita kata satu Malaysia, hak dia. Tambah 10 Malaysia lagi. Ataupun sama satu lagi, satu negara lagi, sebanyak itu juga. Ini contoh ni. Laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah. Tentulah mereka rela menebus diri mereka dengannya daripada azab seksa yang buruk pada hari kiamat. Teruk sangat azab ni, kan? Jadi ayat ini, munasabatul ayah, lamma zakara ta'ala, Allah Ta'ala dah sebut bahawa Allah lah yang menjadi hakim yang akan memutuskan hukuman di antara hamba-hamba Allah di akhirat esok. Dan Allah Ta'ala sebut juga penyesalan puak-puak kafir, azab-azab yang disediakan. Kita orang mukmin yang lemah ini, yang sentiasa ditindas, diganyang oleh puak kafir, khususnya pada zaman Nabi SAW itu, ka'annan nufus tashawwafat, macam jiwa ni duk mikir, menunggu-nunggu apakah yang akan Allah beri kepada mereka pada hari akhirat esok. Ni geng-geng jahat, Abu Jahal, segala puak Abu yang duk kena kepada kita ni. Sekarang ni pula banyak juga. Saya pun tak nak sebut nama negara-negara, kan, timbul pula masalah resis laga apa. Jadi negara-negara tertentu yang kena kepada umat Islam, sembelih main-main, wanita-wanita dicabut tudung, kan? Negara kafir, umat Islam nak bertudung dicabut. Anak-anak orang Islam duduk dalam negara Malaysia yang tak ada akta ini, yang tak ada akta menyekat ini, tercabut tudung sebelum dicabut. Allahu Akbar. Ni. Kita ni tak akan menyesal kecuali setelah terjadi macam negara yang mencabut tudung itu. Sekarang ni pula berlaku pula di negara Soviet dulu nu. Berkelahi sama kita. Kita kena ambil cakna lah tentang umat Islam. Jangan tengok saja berita. Maka Allah Ta'ala cerita kepada kita di sini,
Kamu sabarlah umat Islam. Kalau kamu ditindah, kamu diganyang, puak-puak kafir akan menyesal di akhirat esok. Menyesal sangat-sangat. Setara mana dia menyesal? Maknanya kalaulah dia ada harta ni sebanyak dunia ni dan segali ganda lagi pun, mereka sanggup nak melepaskan dirinya, gadai nak bayar diri dia daripada azab Allah yang sangat menakutkan itu. Habislah kita, Allahu Akbar, azab yang sangat menakutkan, sangat orang panggil macam-macam sangat lah. Nak kata apa? Allahu Akbar. Dalam ayat yang sama, tuan-tuan boleh tanda ayat orang kafir nak menebus dirinya dengan harta dunia kalau ada. Satu, surah Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Satu ayat, maknanya Allah Taala tak terima tebusan daripada mereka. Ayat yang kedua, surah Ar-Ra'd ayat 18, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'hu laftadau bih. Sama juga ayat. Maknanya kalau mereka ada dunia dia milik, sekali ganda lagi pun dia sanggup bayar, yang penting dia keluar daripada neraka. Allahu Akbar. Kita hari ini para jemaah sekalian, insya-Allah dengan kepahaman kita, keyakinan kita, i'tiqad kita, ikut sunnah yang kita buat ini, insya-Allah kita akan selamat daripada neraka, selamat daripada disentuh oleh api neraka, yang kita sentiasa mohon dengan Allah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami, keluarga kami daripada api neraka. Satu kes, selalu kita dengar pendakwah-pendakwah buat analogi, dia panggil, tajuk dia segelas air. Segelas air segelas. Contohnya. Nah, bila kita terlalu dahaga sampai peringkat air, kalau tak minum ni boleh mati. Kalau tak, memang tercekik dah tekuk ni. Malakul maut duduk di, orang panggil duduk di ujung kepala dah. Sebab terlalu haus, terlalu dahaga. Ada orang mari, mu ni raja tak? Boleh tak aku nak separuh daripada kerajaanmu? Ataupun kamu ni ahli koprak, aku nak separuh daripada hartamu, membayar aku bagi air ni. Kita sanggup bayar. Biar bila minum air, hidup lagi. Lepas dia minum air, tak lama, tak boleh nak kencing pula. Lekak pula dah. Nak kencing tak boleh. Doktor kata, saya nak buang air kencing tuan ni, tapi dengan syarat, separuh lagi hartamu tadi, bayar aku. Orang akan sanggup bayar untuk membeli kesihatan, membeli kehidupan. Allah bandingkan dalam ayat ini, orang kafir kalau dia ada harta seluruh dunia ini dia punya, sekali ganda lagi pun mereka sanggup bayar untuk melepaskan diri daripada azab Allah. Para jemaah sekalian, kita orang beriman, apabila sahabat Nabi Badui mari tanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang boleh menyampaikan saya ke syurga, menjauhkan saya dari neraka. Agak-agak berapa jam Nabi nak ceramah? Pagi sampai Zuhur, Zuhur sampai Asar, pagi sampai malam, Nabi ceramah tak sampai 2 minit. Nabi kata apa? U'budullah la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan buat syirik dengan sesuatu. Kemudian lakukan rukun Islam yang diperintahkan kepada kamu dengan solatnya, dengan puasa. 2 minit tak sampai Nabi kita ceramah Badui. Orang Badui ni kata, aku akan berpegang dengan ajaran ini. Jadi kita hari ni kalau kita rasa cemas, takut, murnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk campur aduk tauhid, nak panggil Allah ke nak panggil tuk ni. Nak panggil Allah ke nak panggil orang tua orang ni. Kita kata kita panggil Allah dalam doa kita, dalam munajat kita, dalam ibadat kita. Kenapa pergi campur-campur? Dia kata, ustaz jangan duk cakap benda tu khilaf. Kalau tahu dah benda khilaf, kenapa ambil? Risiko tinggi. Kata orang, jalan yang sangat berbahaya. Jalan sangat berbahaya. Di jurang yang begitu dalam. Mana orang ni kata harus, orang ni kata tak harus. Tinggi dia punya bantahan itu.
Jadi yang tinggi bantahan tinggallah tuan-tuan. Tak usah duk percayalah kepada orang yang duk bawa cerita yang pelik-pelik. Baik, kita pergi kepada akhir ayat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Setelah jelas nyata kepada mereka dari hukum Allah, azab yang tidak mereka pernah fikirkan. Baiklah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Setelah jelas nyata kepada mereka dari hukum Allah. Ai zahara lil musyrikin. Kena hurai balik ni ayat terjemahan ni. Zahara lil musyrikin yaumal qiyamah as-sayyi'at. Pada hari kiamat esok zahir, jelas, nyata segala keburukan, segala kejahatan yang mereka lakukan di dunia dulu, daripada kufurnya, daripada maksiatnya, daripada segala perkara yang tidak baiknya. Semua yang perkara yang terjadi itu jelas, nyata, terserlah depan mata. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah Ta'ala gambarkan apa yang mereka buat itu amilu hadira. Semua yang mereka buat itu hadir. Maknanya jelas depan mata. Hei, dia dulu dia tipu orang, dia zina, dia semua perbuatan mungkar jahat tu tertayang balik depan mata. Nak kata apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi semua hak kita buat sudah jelas. Jelas, nak bersembunyi tak boleh. Nak lari pun tak boleh. Allah Ta'ala tayang balik apa yang kita buat. Zaman dulu orang duk mikir macam mana nak tayang balik. Mari zaman kita hari ni simple je. Contoh-contoh nak tayang balik. Kita ada CCTV, kita ada unit rakaman, kita ada selfie, kita ada semua alat kita sendiri duk tayang apa yang kita buat. Letak di Facebook. Pada hari ni 25 hari bulan 2 2022, 25 hari bulan 2 23, Facebook tayang balik. Ini awak tahun lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, semua alat-alat teknologi ini sepatutnya menguatkan keimanan kita kepada Allah. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Zahir segala apa yang mereka buat. Tengok ayat 48. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Atas dunia mereka mengejek, mana ada apa cakap. Sedap dia punya perlimai kepada kita orang Islam. Dia pandai bahasa apa budak-budak? Apalah bangkit semula. Ada balasan. Ya Muhammad cakap. Jadi pada hari kiamat terserlah segala perkara. Tak usah hari kiamat besar, kiamat kecil pun tuan-tuan dan puan-puan, dekat dengan nak mati, malaikat datang, dia tunjuk haza maq'aduk. Kamu orang beriman, kamu istiqamah, di sana tempat dudukmu. Kita pun tengok, ya Rab, aku nak mati segeralah. Orang lain pula, na'udzubillah, ditunjuknya tempat duduk dia dalam neraka, tak mau mati dia. Man ahabba liqa Allah. Banyak kali dah kita hurai hadis ni kan. Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah. Siapa dia suka nak bertemu Allah, Allah pun suka nak jumpa dia. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, wa ahata bil kafirina wa lazimahum azaballah alladzi kanu yasqaruna minhu fid dunya. Yang mereka azab yang mereka perli atas dunia dulu, sekarang jumpalah kamu. Jumpa nak pergi mana lagi? Tidak ada tempat lagi kecuali di sanalah tempat dia. Baiklah para jemaah sekalian, mari kita pergi kutip 5 faedah dari sudut pendidikan, dari sudut ilmiah dalam ayat yang kita baca ini. Ayat 46.
Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Faedah yang pertama, ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ulama tadabbur kata apa tuan-tuan? Ulama tadabbur kata apa? At-tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Kita bertawassul kepada Allah dalam doa kita tu dengan perbuatan Allah. Allah Ta'ala ya Allah pencipta langit dengan bumi. Pencipta langit dengan bumi. Ilmu Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Yang tahu segala perkara. Yang tahu segala perkara, itu dia panggil tawassul dengan af'alullah, dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla sendiri. Jadi kita ada dua kategori kan tawassul. Tawassul yang muttafaq alaih, yang tidak ada khilaf, kita bertawassul dengan apa? Dengan nama Allah, sifat-sifat Allah. Tawassul dengan kebajikan ibadat yang kita buat, itu boleh. Tawassul satu lagi yang khilaf, kita kata yang khilaf itu kita jauhkan supaya kita tak masuk dalam lubang yang cukup berbahaya dalam perkara yang tersebut. Baik, ayat yang sama lagi. Allah kata apa? Qulillahumma fatiras samawati alimal ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala tahu benda yang nyata, yang tersembunyi yang nyata. Ulama tadabbur kata tahzirul mar'i minal mukhalafah. Ayat ini memberi amaran kepada kamu, jangan menyalahi syariat Allah. Dalam bahasa sekarang, jangan langgar SOP syariat. Sebab apa? Allah tahu semua. Kita buat secara zahir ke, kita buat secara sembunyi ke, kita buat secara apa pun, di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita tahu Tuhan tahu, kenapa kita nak buat benda yang kita tahu manusia tak tahu? Kita boleh sembunyi daripada manusia, tapi kita tak boleh sembunyi daripada Allah. Atas dunia ni orang tak tahu. Tapi ingat di akhirat esok, yauma tublas sarair, pada hari didedah segala rahsia, ketika itu terdedah, terlondeh kata orang segala perkara nampak belaka. Dua. Tiga dalam faedah yang pertama ni, ayat yang sama lagi. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ayat ini Allah mengatakan, ajak kepada Nabi supaya kata, engkaulah yang memutuskan segala urusan ya Allah, fi tafwidin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hukma. Allah, Nabi kita serahkan hukuman yang berselisih itu kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa kita yang yakin dengan apa yang kita pegang ini. Kita yakin apa yang kita pegang ini, iaitulah kita pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Allah Ta'ala akan beri kepada kita kebenaran itu terserlah di akhirat esok. Atas dunia ini masing-masing mendakwa, tapi biarlah kita doa yang tersebut. Jadi doa yang kita minta tadi, doa mana? Doa apa ni? Doa di awal iftitah Nabi itu boleh dibaca boleh dibaca di awal iftitah, dan boleh juga dibaca bila-bila saja. Yang kata, oh ni untuk solat malam lah, kita ni ini permulaan solat, tak apa tuan-tuan puan-puan, kita nak baca lepas solat pun boleh. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Yang pentingnya sampai sini, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ihdini, tunjukkan aku. Kalau kita nak doa biasa, ihdini wa ahli, ya Allah tunjukkan aku dan keluarga aku sendiri. Tambah sikit. Dalam doa tak apa, kita bukan nak tambah hadis Nabi, kita nak dalam doa kita, ya Allah tunjukkan aku, keluargaku ke jalan yang engkau, ke ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus, ke jalan yang engkau redai ya rabbal alamin. Mintalah dengan Allah sentiasa.
Hadis ini kita dah sebut tadi dalam dikeluarkan oleh Imam Muslim dan terdapat dalam perisai Muslim di bawah tajuk doa iftitah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang kedua. Faedah yang kedua dalam ayat ini, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, ternyatalah bagi mereka, kepada mereka daripada Allah Ta'ala apa yang mereka telah usahakan di atas dunia dulu. Jadi tak ada siapa boleh sembunyi. Yang zahir dengan yang nyata jelas sama je bagi Tuhan. Jangan duk fikir Allah Ta'ala nampak ke, nampak ke, yang tersembunyi kita kata tak boleh nak fikir benda tu. Semua benda di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Timbul lagi soalan. Ada soalan sikit. Soalan ayat di antara ayat ini dengan ayat surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ayat 6 dengan ayat 7. Allah kata innal insana li rabbih lakanut. Innal insan li rabbih lakanut. Manusia ni sesungguhnya kerah kepala, engkar, kufur, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan mereka sendiri tahu benda tu. Dalam ayat ini. Dalam ayat yang kita baca pagi ini, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Terzahir pada hari kiamat esok apa yang mereka tak sangka. Jadi timbul lagi ulama tanya, kenapa dalam ayat surah Al-Adiyat ini mengatakan bahawa mereka tu menyaksikan atas diri mereka sendiri. Dia tahu hak dia buat tu salah. Jadi macam mana kita nak taufik di antara ayat kita ni? Ayat wa badalahum ni. Ayat 47 surah Az-Zumar dengan ayat Al-Adiyat. Jawab di ulama tadabbur dikata ada beberapa jawapan. Jawapan yang pertama, saksi manusia itu ke atas dirinya sendiri bila telah terserlah depan mata dia segala kejahatan. Tuhan tayang balik, menyesal tak sudah, memang aku buat benda ni, aku ingatkan betul, rupanya salah. Nak kata apa? Jadi dua ayat ni tidak bercanggah. Dua ayat perlu ditafsir bersama. Jawapan yang kedua, anna syahadatahu ala nafsihi bidzalik. Saksi seorang manusia ke atas dirinya itu bila pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Sebagian dalam ayat surah Al-An'am ayat 130 Allah kata wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka sendiri saksi atas diri mereka kafir. Jelas? Jadi ini antara perbincangan para ulama tentang dua ayat tadi. Kita pun bila campur nampak mengikut keadaan. Jadi mereka ini akan buat pada masa itu. Dan ayat yang sama lagi, wa badalahum minallah ma lam yakuna tasbu, tersahih pada masa itu benda yang dia tak sangka. Rubbama zanal insan, mungkin manusia ni sangka pegangan dia, i'tiqad dia benar, amalan dia benar, sebab ulama kata, tok guru dia kata, ini tok guru kata, ulama kata, kita pun duk peganglah dengan hak ni. Mana masa apa dia lawan, kita cantas, kita buat tuduhan, kita pangkah poster dia, siapa dia lawan. Tapi pada hari kiamat esok, zahirlah pegangan mereka salah. Di mana tempat yang terzahir yang awal itu? Di mana? Ingat, sewaktu kita berarak nak menuju ke kolam Nabi SAW. Tanda hadis ni. Bila kita pergi, orang yang muka bercahaya, kaki tangan bercahaya pada hari kiamat, dia boleh pergi ke kolam Nabi SAW. Boleh pergi ke mana? Kolam Nabi. Bila pergi ke kolam Nabi, jadi dia pun siapa dekat yang kolam, nampak Nabi SAW, tiba-tiba malaikat sekat.
Nabi kata, ummati, ya malaikat, umat aku tu ada muka dia cahaya, kaki tangan dia bercahaya, kenapa kamu sekat? Kenapa kamu halang? Maka pada ketika itu para jemaah sekalian, malaikat dakwa balik. Dia kata, ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Rasulullah dah wafat, Rasulullah tak tahu mereka ini telah mengada-ngadakan perjalanan agama yang tidak diajar oleh Nabi. Ini yang kita katakan masalah bahayanya bid'ah ni. Reka-reka benda Nabi tak ajar dalam ibadat. Ketika itu Nabi kata apa? Suhqan liman baddala ba'di. Nabi kata, halau mereka daripada kolam aku. Halau. Na'udzubillah. Di situlah terserahnya baru kita tahu, oh, aku dulu bertahan mati-matian. Orang cakap ikut sunnah, kita pergi reka sunnah sendiri, kesannya terhalang daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita takut. Buat ibadat banyak tapi tak ikut hak Nabi, ini cukup berbahaya. Cukup apa? Cukup berbahaya. Baik para jemaah sekalian, itu kita sudah pergi kepada yang keberapa catatan tadi? Yang kedua kan? Yang ketiga dah tu. Baik, kita akan pergi kepada catatan yang seterusnya, iaitulah ayat walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi. Maaf, satu lagi ni. Kalaulah puak-puak zalim tu ada barang-barang untuk menebus diri dia akan tebus. Yang pertama, dalam isu ini mereka duduk dalam keadaan azab, harta yang mereka milik tak ada nilai. Satu. Yang kedua, kata ulama tadabbur, walau anna lillazina zalamu, andai kata orang yang zalim, maka ayat ini at-tahziru minaz zulmi, amaran keras daripada melakukan kezaliman. Amaran keras daripada melakukan kezaliman. Zalim di sini dua kategori. Zalim yang paling dahsyat, yang paling berat, zulmun li nafsi, zalimun li nafsi, zalim diri sendiri dengan melakukan syirik ataupun melakukan maksiat. Kemudian zalim pada orang lain. Dua-dua penzalim akan menyesal di akhirat esok. Cuma kategori zalim yang paling berat iaitulah zalim zalim apa? Zalim dengan melakukan syirik. Inna syirka, kata Sayyidina Luqman dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah zalim yang paling besar, yang paling dahsyat. Syirik itu zalim yang paling besar, yang paling dahsyat. Baik. Yang keempat, Nabi sebut apa ni, anta tahkum baina ibadi, Allah Taala sebut anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Mana Allah Taala yang akan jatuhkan hukuman dalam perkara yang kita selisihkan. Ayat ini memberi ketenangan kepada orang mukmin, kesabaran kepada orang mukmin, bahawa Allah kata, berjuanglah, mintalah hidayah petunjuk dengan Allah, mintalah hidayah petunjuk dengan Allah. Allah Ta'ala pimpin kamu ke jalan yang benar, dan setelah kita yakin apa yang kita buat ini ikut Quran, ikut sunnah Nabi SAW, yang lain-lain itu kita serahlah urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak ambil kes pun tak selesai juga. Nak ambil kes tak selesai juga. Jadi nak selesai macam mana? Kita selesai masalah kita dengan kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla yang memutuskan. Baik para jemaah sekalian, sebagai yang terakhir, yang kelima, ujung ayat Allah kata, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka akan diliputi, dilingkungi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek. Maknanya mu dulu tak percaya deh, tengok apa neraka. Tengok neraka takut. Mu tak percaya dulu,
Maknanya azab yang mereka reject dulu, yang mereka tak percaya dulu, yang mereka tak yakin dulu, Allah Ta'ala tayang balik, ini dia. Bila? Pada hari kiamat. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kata di para ulama tadabbur, analis istihza' billah wa ayatihi, memperli nganyi. Tulis bahasa kita ni. Orang kata nganyi, perli main. Dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, dengan Allah sendiri, dengan ayat-ayat Allah, dengan Nabi SAW, sababul lil azab, menjadi sebab orang ni kena azab, dan dia menjadi kufur, keluar daripada agama, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 65-66, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum. Katakanlah, adakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu main-main? La ta'taziru, jangan kamu minta maaf, kamu telah kafir. Tuan-tuan nak dengar cerita ke nak pergi minum kopi? Nak dengar cerita? Ayat ini ada kisah. Dalam masa peperangan Tabuk, perjalanan jauh, munafikin ikut sekali. Dia duduk bercakap lah sambil-sambil berjalan. Dia kata, puak-puak pengikut Muhammad ni besar perut ya, banyak makan. Nak pergi berlawan dengan Rom. Mana berani puak ni. Jadi dia duduk main. Ayat Quran turun. Nabi panggil puak dia ni. Geng-geng munafik ini bergantung di tali unta Nabi. Nabi tak berhenti berjalan terus. Ya Rasulullah, kami ni bercakap-cakap ya. Dia panggil, orang panggil buah-buah hilang puas dalam perjalanan ya Rasulullah. Bukannya bercakap serius pun. Tengok, dia perli Nabi, konon-kononnya cakap-cakap biasa-biasa ya. Turun ayat ni kata, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum. Mu tak payah minta maaf, kamu telah kufur. Katanya Nabi, unta tu berjalan, dia duduk pegang tali unta, tarik dia orang. Rasulullah SAW tak layan. Ini bahayanya tuan-tuan. Bahayanya kalau kita perli istihza, main-main dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Jangan duduk main-main. Sekarang ni senang-senang ya. InsyaAllah minta admin kita bagi link kepada para jemaah ni. Satu makalah yang saya tulis dia Madrasah Istihza. Tulis tajuk dia dalam website Abu Anas Madani, abuanasmadani.com atau .blogspot. Ini lama dulu, masa belum ada Facebook lagi, kita duk main blog masa tu kan, main web, main blog. Bila mari Facebook ni naik taraf pula, ada orang malah dah tu, main Facebook lagi senang. Jadi dalam tajuknya tulis golongan mempersendakan agama dahulu dan sekarang. Ni di antaranya cerita yang kita bawa tadi. Puak-puak kafir ni mari perli-perli main kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Itamaklah perbincangan kita 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat yang kita baca ini, ayat 46 hingga 48. Ayat 46 dan ayat 48, tuan-tuan ambil pengajaran ini untuk kita jadikan garis panduan dalam hidup kita sepanjang hayat. Jangan kata nak untuk hari ini je, tak, sepanjang hidup kita dan sepanjang hayat. Jadi bila anak tunjuk perisai Muslim, kitab zikir pagi petang, kita ada PDF kita bagi. Siapa yang berminat, sila hantar WhatsApp ke nombor admin kita. Jangan tulis nombor di Facebook, nanti orang salah guna pula, dia main-main scammer ramai ni. Tulis nombor 018 9000 9 3 kali 0 235. 018 9000 235. InsyaAllah
tulis kat sana kata saya nak buku perisai dengan zikir pagi petang ini. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Baik para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, sentiasa berdoa minta hidayah lima ikhtulifa fihi, dalam perkara yang kita selisihkan ini. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, duduk di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipesan oleh, diwasiat oleh Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang dengan sunnah aku dan sunnah para khalifah aku, gigitlah dengan gigi geraham, jangan dimain-main. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita sebagaimana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.